Hari ini saya akan menerangkan tentang konsep daya. Okey, apa itu daya? Okey, yang pertama sekali kamu perlu tahu bahawa daya tidak boleh dilihat, tetapi kita hanya dapat melihat kesan bagi daya. Okey, contohnya menarik atau menolak merupakan sejenis daya. Kamu tarik tali, jadi kamu gunakan tenaga kamu untuk menarik tali, jadi tarikan atau tolakan yang kamu kenakan itu adalah merupakan daya. Contohnya menarik busur, menarik tali, menarik penutup tin, menarik paku, menolak kotak, menolak troli, menolak kereta, memusing spana dan sebagainya. Jadi semua tarik tolak ini merupakan daya. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan daya. Apa maksud daya? Daya ialah tindakan tolakan atau tarikan ke atas sesuatu objek yang dapat mengubah gerakan sesuatu jasad atau mengakibatkan interaksi objek dengan objek yang lain. Okey, jadi kalau soalan minta maksud daya, kamu boleh beri hanya jawapan tindakan tolakan atau tarikan ke atas sesuatu objek. Yang ayat yang lain-lain tu tak payah masuk pun tak apa. Jadi yang penting sekali dalam memberi maksud daya, mesti ada perkataan tindakan, tolakan atau tarikan ke atas sesuatu objek. Daya ini merupakan sejenis kuantiti vektor, di mana daya ini mempunyai magnitude atau kita kenali sebagai nilai dan mempunyai arah. Unit SI bagi daya ialah Newton ataupun kilogram meter per saat kuasa 2. Daya ini boleh diukur dengan menggunakan neraca spring atau neraca mampatan. Apa kesan daya? Daya boleh mengubah bentuk, boleh mengubah saiz daripada besar menjadi kecil, kecil menjadi besar, boleh mengubah arah dan boleh mengubah kelajuan. Contohnya dalam permainan badminton, kita kenakan daya pada bulu tangkis menyebabkan arah bulu tangkis berubah dan kelajuannya akan turut berubah. Boleh menghentikan objek bergerak, menggerakkan objek pegun dan mengubah kedudukan objek pegun seperti dalam contoh permainan bola sepak. Okey, bola berada di satu tempat, kamu sepak. Jadi sepakan kamu itu merupakan kamu kenakan daya terhadap bola tersebut. Jadi bola yang pegun akan mula bergerak. Okey, manakala dalam permainan bola sepak juga, kalau kamu hentikan bola tersebut dengan dada atau dengan kaki, jadi gerakan bola telah dihentikan. Dan kita juga ubah kedudukan sesuatu objek. Okey, jadi kesemua ini merupakan kesan daya. Selain itu, kamu juga perlu tahu tentang jenis-jenis daya. Terdapat pelbagai jenis daya. Antaranya ialah daya geseran, daya magnet, daya elektrostatik, daya graviti, daya tegangan, daya normal dan daya tujahan. Mari kita lihat secara terperinci tentang beberapa jenis daya. Okey, daya yang pertama adalah daya graviti, di mana simbol bagi daya graviti adalah Fg. Merupakan sejenis daya tarikan yang menggerakkan sesuatu jasad ke arah pusat cakrawala seperti bulan atau bumi. Contohnya, kalau kita berada di bumi, sesuatu objek itu akan jatuh. Walaupun objek itu di lambung, dia tetap akan jatuh ke bawah. Jadi, kenapa sesuatu objek itu akan jatuh ke bawah? Disebabkan oleh adanya daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti ini diukur dengan mengukur berat. Okey, jadi berat
dengan simbolnya W adalah merupakan ukuran bagi daya tarikan graviti ke arah objek itu. Okey, jika sesuatu objek jatuh ke bawah, macam mana cara kita nak mengukur daya graviti? Kita ukur dia punya berat. Kita hitung dia punya berat. Okey, jadi berat sama juga dengan daya graviti. Di mana kita menghitung atau mengukur berat dengan menggunakan rumus jisim darab dengan pecutan graviti. Sebelum ini dalam topik jatuh bebas, kamu telah belajar tentang pecutan graviti. Sesuatu objek akan jatuh dengan pecutan graviti yang sama. Jadi nilai pecutan graviti di bumi ialah 9.8 meter per saat kuasa 2. Jadi jika untuk mencari berat jisim sesuatu objek, kamu perlu darabkan dengan pecutan graviti iaitu dengan nilai 9.8 meter per saat. Jadi inilah rumus bagi berat ataupun rumus bagi daya graviti. Contohnya, sebuah buku berada di atas meja. Okey, walaupun buku itu pegun atas meja ataupun mana-mana objek berada pegun atas lantai, atas meja atau apa-apa permukaan sekalipun, objek itu tetap mempunyai dikenakan daya graviti ke arah ke bawah disebabkan objek itu mempunyai jisim. Jika sesuatu objek mempunyai jisim, dia akan mempunyai juga daya graviti. Akan dikenakan juga daya graviti disebabkan oleh jisim objek tersebut. Okey. Jadi kamu perlu faham di sini daya graviti bukan hanya bertindak ke atas objek yang terapung ataupun berada di atas yang jatuh, tetapi objek berada pegun di atas lantai ataupun atas meja atau apa-apa permukaan tetap dikenakan daya graviti ke arah pusat bumi. Kita lihat jenis daya yang seterusnya, iaitu daya geseran atau daya rintangan. Daya geseran atau daya rintangan, di mana simbol bagi daya geseran FF, simbol bagi daya rintangan R, merupakan daya yang menentang arah gerakan sesuatu objek. Apa jua objek yang bergerak akan ada secara automatik, secara semula jadi, akan ada daya yang menentang arah gerakan objek. Kalau objek bergerak ke kanan, daya geseran akan bertindak ke arah bertentangan, iaitu arah kiri. Kalau objek bergerak ke kiri, akan wujud daya geseran ke arah kanan. Jika objek jatuh seperti bulu ayam ini, akan wujud satu daya rintangan yang akan bertindak pada arah bertentangan dengan arah gerakan bulu ayam yang jatuh tersebut. Jadi arah daya rintangan udara yang bertindak terhadap bulu ayam adalah arah ke atas. Daya yang seterusnya adalah daya normal, di mana simbolnya adalah N besar. Daya normal adalah daya sokongan pada objek apabila ia bersentuh dengan satu permukaan. Daya normal ini adalah berbeza dengan daya geseran. Daya geseran berlaku apabila objek bergerak dan bersentuh dengan sesuatu permukaan atau bendalih. Tetapi bagi daya normal, wujud apabila sesuatu objek berada di atas permukaan tanpa gerakan, iaitu objek yang kebiasaannya objek yang pegun. Daya seterusnya adalah daya tujahan. Daya tujahan adalah daya mekanikal yang dihasilkan oleh enjin untuk menggerakkan
kenderaan. Jadi sesuatu kenderaan itu bergerak disebabkan enjin, maka enjin itu akan menghasilkan daya tujahan ke hadapan lah. Contohnya berikut. Okey, kalau kereta bergerak disebabkan enjin, enjin itu akan menghasilkan daya tujahan ke arah yang sama dengan gerakan kenderaan tersebutlah. Sementara jika ada daya tujahan contohnya jika ada daya tujahan ke arah kiri, maka akan wujudnya daya geseran ke arah kanan. Kalau daya tujahan ke arah kanan, akan wujudnya secara automatik daya geseran yang ke arah kiri. Kita lihat contoh daya normal. Daya normal akan bertindak bertentangan arah dengan berat sesuatu objek. Jadi daya normal ni adalah sokongan, daya sokongan pada objek apabila ia bersentuh pada permukaan. Jadi dalam kes kereta ini berada di atas lantai. Jadi berat kereta ke arah bawah akan disokong oleh daya normal ke arah atas dalam nilai yang sama menyebabkan kereta itu tidak tenggelam ke bawah. Okey, jadi perlu ada daya sokongan. Sama juga contohnya kalau kamu berada di atas kerusi, duduk di atas kerusi, berat kamu akan bertindak ke arah bawah manakala kerusi pada kerusi bertindak sebagai daya normal ke arah atas menyebabkan kamu boleh duduk pegun di atas kerusi. Sama seperti contoh yang saya tunjuk dalam rajah ini, iaitu pada buku. Buku berada pegun di atas meja, daya yang bertindak ke atas buku adalah berat ke arah bawah dan disokong oleh daya normal ke arah atas. Kita lihat pula maksud daya tujah ke atas atau daya apungan. Daya tujah ke atas atau daya apungan merupakan daya yang menolak objek ke arah atas dan menyebabkan ia kehilangan berat dalam pendali. Contohnya seperti berikut. Pada belon, walaupun belon ini ringan, tapi dia masih mempunyai jisim. Disebabkan itu, jika jisim pecutan graviti bertindak bersama jisim, ia akan menghasilkan berat ke arah bawah. Okey, dalam kes ini, objek belon ini akan terapung disebabkan oleh wujudnya satu daya apungan ke arah atas yang bertindak bertentangan arah dengan berat. Kita lihat contoh kapal selam. Kapal selam akan terapung di atas permukaan air dengan mengeluarkan air daripada dalam tangki balas kapal selam. Dengan itu, daya apungan akan menyebabkan sesuatu kapal selam itu menjadi terapung di permukaan air mengatasi berat kapal selam yang bertindak ke arah ke bawah. Satu contoh lagi ialah dalam berenang ataupun terapung di atas permukaan air. Jika kamu berenang atau terapung di dalam air, maka daya apungan akan bertindak ke arah atas bertentangan dengan arah berat yang ke arah bawah. Ini menyebabkan kamu boleh terapung di atas permukaan air. Satu lagi daya iaitu daya tegangan. Merupakan daya yang dipindahkan melalui tali, benang, kabel atau wayar yang ditarik dengan tegang pada daya yang dikenakan pada kedua-dua hujung. Kalau kamu lihat contoh orang ini menarik tali, jadi tarikan tali itu akan mengenakan satu daya tegangan ke arah bertentangan arah daya oleh daya tarikan orang ini. Kita lihat contoh
pokok yang digantung dengan tali. Okey, berat pokok arah ke bawah dan disokong oleh daya tegangan tali ke arah atas mengikut tali tersebut. Contoh satu lagi, ini adalah contoh seperti meja atau konkrit. Kita letakkan objek yang berat, kenakan daya ke atas objek permukaan ini menyebabkan berlaku tegangan. Di sini juga akan adanya daya tegangan. Objek yang digantung dengan tali akan mempunyai daya tegangan arah bertentangan dengan berat sesuatu objek yang digantung.